حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekarang dah kita ni dan melebih dan melebihkan daripada 3 kali. Dan melebih ni atau pada banyak melebih. Duk berkecek masa Allah makruh wuduk lagi ni. Teka mi asmaya makruh kita kerja muka ni. Kalau tinggal boleh comel benar dapat balasan besar. Mana satunya banyak melebih. Dan seolah-olah makruh melebihkan daripada 3 kali. Melebihkan yakni melebihkan pada membasuh dan menyapu. Menyapu kepala, membasuh anggota wuduk. Gitu. Melebih jadi melebih pada membasuh anggota wuduk. Kita duk basuh anggota wuduk, basuh muka ke, tangan ke, atau sapu kepala ke. Tu. Kita melebih daripada 3 kali itu makruh. Atau mengkurangkan dia, mengkurangkan akan basuh tu, mengkurang daripada 3 kali makruh juga. Lebih pada 3 kali makruh, kurang daripada 3 kali pun makruh. 2 kali ke tu jadi makruh. Tapi kena kira kat mana. Hak lebih tu, hak kurang ni, hak kurang daripada 3 kali tu, hak tu makruh semata. Sama ada ayat kita sendiri ke atau ayat wakaf. Adapun masalah lebih ni kena jaga. Kalau ayat wakaf lebih tu haram. Kena tulis gini, betul mengkurangkan tu, yakni maka pada masalah mengkurangkan dari 3 kali itu hukumnya makruh semata-mata. Sama ada air itu air milik dirinya atau air itu diwakaf untuk berwuduk. Itu dia. Diwakaf untuk berwuduk. Adapun melebihkan daripada 3 kali, maka itu makruh sekiranya air itu air milik dirinya atau ayat yang diharus pakai. Maka
Kalau air itu diwakaf supaya berwudu, maka haram melebihkan membasuh lebih dari 3 kali. Tu hukum dia. Sebab tu air dalam kolah tu, air kolah kita ada, air kolah masjid tu dia guna untuk semaya. Kadang-kadang dia larang, dilarangkan mandi, diguna untuk berwuduk saja. Maka air tu air wakaf. Air wakaf tu kita pergi basuh lebih kali yang keempat tu haram dah. Jaga molek. Air kolah tak apalah, air kolah ni tak apa. Dia panggil walaupun air tengah tapi diharuskan untuk berguna nak mandi nak buat apa. Hak tu dah tanggung makruh. Kerana dia bukan diwakaf semata-mata untuk wuduk dak. Dia boleh pakai nak basuh mutu pun tak apa sini. Tapi air ni nak basuh mutu tak leh tu. Air ni air kolah ponok tu, air kolah le bala tu nak buat basuh mutu, basuh kereta haram. Tak boleh main. Ni kita nak basuh baju pun ambil air tu misalnya. Tu. Tak boleh. Malaikat orang yang menguruskan harta wakaf dia kira kata air ni bakal ikut nak bakal apa pun. Basuh pinggir pun lah misalnya tak apa. Tapi setengah-tengah masjid kadang dia tulis ingat tak? Dilarangkan mandi atau digunakan untuk berwuduk saja. Jaga molek. Air pasien ni tu haram kita melebih. Kurang tu makruh semata. Air pia-pia pun dia kurang makruh semata. Tu jaga masalah ni. Kadang-kadang kita tak amati membawa kepada kita ni melanggar hukum Allah Ta'ala dengan tak khabar tu. Tu dia. Tak boleh, tak boleh. Kita ingat masa tu duduk dengan babak mula babak peta apa nak peta tu orang tua Dr. Lah. Tu dia. Lepas tu masa tu duduk dengan dia dari bala. Pada ada seorang daripada anak dia, tak sebut apalah, ada seorang daripada anak dia tu ambil air dari kolah tu. Air kolah dia depan bala tu. Buat basuh kereta. Basuh sudah. Lepas tu baba tulis surat. Ambil video, ambil bagi dia. Surat dia tu tulis kata dilarangkan guna air tu. Tak boleh guna air tu untuk basuh kereta. Alright. Dia tak kata dia atas surat lagi. Yang mana dia? Ingat lagi, ingat separuh ni. Allah yarhamullah baik. Tak akhir dah logok dah yang untuk dah Allah dulu tu. Untuk akhir tua tu. Habis itu kata musannaf rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih. Maka kata dia maka hak tu makruh kita pergi lebih daripada tu 4-5 kali kan tak cuci lagi. Setengah orang celuk muka dalam kolah dah mari tini tambah pula. Ustaz tak sudah lagi tu celuk muka dah dalam kolah mari tini 2 3 4 5 kali. Ustaz tak sudah wasa Allah jangan begitu lalu. Ambil air semaya tu makruh kita melebih daripada 3 kali weh. Sebab apa kata makruh Kerana khabar Abi Dawud. Kerana ni ilat pada makruh melebih. Jadi saat ni dan melebih tu mulai kita takdir dan makruh melebih taklah mudah nak buat bergantung ilat. Mudah nak gantung ilat. Kalau tak gitu tu kena kira mai panjang. Makruh kita melebihkan 3 kali. Sebab apa kata makruh kita lebih buat daripada 3 kali? Kerana khabar, kerana ada hadis Abu Daud, hadis yang diriwayat oleh Abu Daud. Tu dia. Dan lainnya lain daripada Abu Daud. Bukan Abu Daud seorang dak riwayat hadis ni, ada lagi rawi-rawi yang lain. Mana hadis tu? Bahwasanya dan tu bulat barangkali gugur dan kerana khabar Abu Daud dan lainnya, manakah khabaran itu badal pada khabar? Manakah hadis tu
iaitu bahawasanya tak rojoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengambil air sembahyang, berwuduk lah kita kata. Nabi kita mengambil air sembahyang tiga kali. Hai kata lagu salasan adalah sebut. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa salasan adalah disebut. Tiga kali. Apa tiga kali? Apa tiga ni? Basuh tiga kali. Basuh tiga kali pada tiap-tiap anggota. Gitu. Maknanya itu basuh tiga kali pada tiap-tiap anggota. Tu. Kalau tangan 3 kali, muka 3 kali, sapu kepala pun 3 kali, gitu. Basuh kaki pun 3 kali. Tu makna dia. Habis itu kemudian hadis lagi ni, dalam hadis lagi. Kemudian apa dia kemudian? Jadi selepas daripada berwuduk, selepas daripada ia berwuduk dah. Tu kemudian. Selepas pada Nabi Mi'raj maya siap dah, bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kemudian tu kita kena takdir lepas pada Mi'raj maya. Kalau kita tak takdir lagu tu, takut pergi pihak kata lepas pada basuh 3 kali tu dia kata. Pada hadap Ismail lagi basuh muka, basuh siap dia kata. Kata tu makruh. Kecek teka dekat Ismail tu. Tak itu. Makruh. Maka ni kecek ni lepas pada Ismail siap dah. Nabi Ismail sampai ke basuh kaki 3 kali. Kemudian jadi selepas daripada berwuduk, selepas daripada sudah wuduk, bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pun kata, "Dimakianlah hakadzal wudu." Nabi kata, "Dimakianlah wudu." Dimakianlah tu mubtada, wudu tu khabar. Nabi kata bermula dimakianlah. Dimakianlah apa? Jadi dimakianlah, jadi bermula barang yang aku buat ini tu dimakian. Gitulah Nabi kata, gitulah, begitu. Jadi barang yang aku buat ni, dimakian itulah barang yang aku kerja aku buat ni, itulah ialah wudu. Ialah wudu. Jadi ialah wudu yang sempurna. Itulah wudu yang sempurna. Nabi kata hakazal wudu. Tu Nabi Asmaya gapo siap, lepas Nabi Asmaya siap ya ayat ke sahabat. Tu sakning itulah wudu. Itulah Nabi Asmaya. Nabi kata. Itulah Nabi Asmaya. Itulah Asmayanya. Kalau nak tiru tu. Itulah tu. Buat we tengok. Bila buat we tengok tu ayat. Lagu tu lah. Maka untuk sahabat pun kutip tengok. Nabi buat lagu mana. Bila Nabi isyarat dah kepada wuduk yang sempurna lagu tu. Kena waktu. Dia makianlah wuduk. Wuduk yang sempurna. Kalau tak takdir lagu tu tak jadi juga. Sebab apa? Sebab lama kalau tak buat lagu tu tak jadi wuduk kan. Jadi juga tapi tak sempurna. Kalau kita basuh sekali-sekali gitu tu. Habis itu maka Nabi kata lagi, maka barang siapa lebihkan atas ini, Masya Allah, barang siapa lebih, buat lebih, barang siapa buat lebih atas ini mana? Ini cara yang aku buat. Barang siapa buat lebih atas ni, atas cara aku buat ni, siapa-siapa lagi melebihkan atas tu, aku buat, tengok dah, molek dah, siapa yang melebihkan atas tu lagi, atau kurangkan, tu dia, atau pada lebih, atau barang siapa kurangkan, jadi buat kurangkan, jadi kurang daripadanya, pada takdir saat ni, daripada ini tak apalah, atau kurang, ini kurang daripada ini, kalau tadi lebih atas ini, atau kurang daripada ini, takdir ibarat lagu tu. Siapa lagi lebihkan atas ni, maknanya pergi buat basuh 4-5 kita kata, salah satu daripadanya, atau kurang daripada ni, daripada cara aku buat ni, iaitulah aku buat 3, pergi kurang 2, 1. Siapa buat lagu tu, Nabi kata maka bahawasanya, jawablah, maka bahawasanya dalam risyad ni tak rajak tu, maka bahawasanya telah berdosa dan zalim. Masya Allah, dosa itu lalu ke? Apa kata makruh tak berdosa? Kena kira molek dosa ke mana, maksudnya itu. Bahawasanya telah berdosa, berdosa yakni jahat ia.
Maksud dosa yang jahat ia dengan sebab menyalahi sunnah Nabi. Yang jahat ia dengan sebab menyalahi sunnah Nabi. Jahat dah. Nabi kata siapa pergi pelebih atas tu jahat betul. Jahat pun bukan tanggung sampai ke haram. Lama kata berdosa pula ada. Cuma menyalahi sunnah Nabi. Nabi buat jadi contoh dah. Kita pergi menyalahi. Tak jahat. Salah kata kan. Ngaruk. Salah tu ngaruk betul tu. Tu ke berdosa kena tanggung kot tu. Kerana oleh hadis sebut as-sa'a. Bukan aznaba. As-sa'a. Ya kerja. Jadi jahat. Ya. Maka bahasanya telah berdosa dan zalim. Jadi zalim ia. Ia barang siapa tu. Orang buat lagu tu ya zalim dah tu. Zalim. Sebab apa zalim? Tulis situ. Kerana ia kerja perkara tidak betul dengan tempatnya. Ia kerja perkara tidak betul dengan tempatnya. Wad'u syai' fi ghairil mahalli. Tu panggil takrif zalim. Letak suatu benda tak kena tepat. Panggil zalim. Tu. Mata Allah Ta'ala suruh letak di mata kita untuk letak untuk baca Quran, tengok benda baik. Kita ambil guna tengok maksiat masalah. Maka zalim kita kerana kita letak sesuatu tak kena tepat. Kaki Allah Ta'ala guna berjalan kepada tempat yang baik, tempat yang harus. Maka kita buat guna jalan kepada tempat maksiat. Maka letak sesuatu tak kena tepat masalah. Zalim belaka tu. Zalim belaka. Tu. Habis itu lembu kita buat gala tak apa kerana kerja dia untuk gala dah, tak panggil zalim kerana tepat je lagu tu dah. Tapi ambil lembu pergi buat naknya misalnya, buat nyanyi kerja betul apa pun ni dia naknya tak boleh gugu nyanyi dia, akhir-akhirnya apa lah tu kita kata roda dia nak pergi naknya dia tak boleh naik. Zalim apa tak buat tu tak ada tepat pun ni. Tu zalim juga. Wahakaza sekalian benda ni Nabi suruh buat 3, kita pergi buat lebih 4. Buat tak kena tepat ni. Tepat ni suruh buat 4 mungkin 3 tepat ni suruh buat 3 mungkin 4 5 ni. Orang panggil zalim Nabi tu. Zalim. Habis itu hadis kat tu dah. Dan menyebutkan makruh dan menyebut tu isti'nah semula dan menyebutkan makruh, jadi menyebut oleh ulama akan hukum makruh melebih itu. Tulis itu. Dan menyebutkan makruh yakni menyebut oleh ulama akan hukum makruh melebihkan itu. Ulama dok sebut kata makruh kita pelebih tu. Sebut makruh tu khabar daripada, jadi ditilik dari segi awak kita daripada sekira-kira, yakni ditilik dari segi tu sekira-kira, daripada sekira-kira, yakni ditilik dari segi menyimpankan atas membasuh 2 kaki itu. Tilik segi menyimpan oleh seorang. Menyimpan. Apa menyimpan? Nanti nak tulis lagi. Menyimpan atas membasuh 2 kaki itu. Nak menyimpan atas basuh 2 tu ya. Maka tiada menafikan keadaannya sunat pada dirinya. Dia kata. Maka tiada menafikan, tiada berlawanlah keadaannya, keadaan membasuh 2 kali tu. Sunat ialah sunat pada dirinya, diri membasuh 2 kali dah. Dok domain situ dulu, nanti kita nak dobek. Tulis pada sunat pada diri, yakni perkara yang dikatakan makruh itu, perkara yang dikatakan makruh itu ialah membasuh
2 kali saja. Tidak basuh kali yang ketiga. Masalah. Maka dalam hal ini tidak berlawan dengan keadaan basuh. Tidak berlawan dengan keadaan basuh kali yang kedua itu. Sunat juga. Ya gini masalahnya. Basuh tangan. Basuh tangan. Kali pertama apa hukum? Wajib. Kali mula-mula wajib tu. Kalau rata dah di kali pertama, kali yang kedua pula apa hukum? Nak basuh rak dua? Sunat. Basuh yang ketiga apa hukum? Sunat. Jaga pula ni. Basuh yang kedua sunat. Pak kata kau ano? Kata makruh pula 2 kali basuh tu makruh. Ada. Hak kata makruh, kita pergi sipel wak 2 kali tu je. Wak lagu mana? Basuh pergi sekali, wak 2 kali je. 2 kali je deh. Tu makruh. Maka dalam keadaan makruh tu boleh pahala sunat juga dah. Basuh wak 2 tu. Tak? Berarti kalau kita basuh wak 2 boleh pahala sunat dah. Basuh ketiga boleh pahala sunat dah. Lepas tu pahala basuh yang ketiga tu pahala sunat, boleh boleh pahala lagi satu lagi. Gapo? Taslim. Basuh kali yang kedua tu sunat dah, boleh pahala hak sunat tu dah. Basuh yang ketiga tu pun sunat dah, boleh pahala satu soal lagi, mentigakan, menyipet atas 3 tu. Pahala soal lagi situ. Tapi bila kita basuh kali yang pertama, kali yang kedua, rok 2 tu boleh pahala dah. Padai 2 ni. Padai 2 jadi tu hak tu makruh. Yang hidup padai 2 jadi. Kena buat 3. Tapi bila kita sekat 2, makruh betul tu. Tapi pahala basuh kali yang kedua tu dia boleh dah. Nampak tu yang kata tu tidak ternafi. Ya gomolah ibarat ulama. Tu dia. Habis itu. Sebab tu dia kata maksud ulama sebut dengan kata makruh tu tilik dari segi sekira-kiranya kita menyimpan atau membasuh 2 kali tu je. Hak tu jadi makruhnya. Maka tiada menapi, tak berlawan apa keadaannya, keadaan membasuh 2 kali saja tu jadi sunat pada dirinya. Jadi sunat diri basuh kali yang kedua tu sunat. Tapi nak menyimpan atas 2 tu hak tu makruh. Tak berlawan apa? Dah tak? Dah tak tu? Lama kata, nampak berlawan. Kata basuh 2 kali sunat. Pak kali kedua tu makruh kan nak basuh? Pak kata kali yang kedua, kali mula-mula tu wajib, kali yang kedua tu sunat. Tiba-tiba, basuh 2 kali jadi makruh pula. Makruh ke sunat mung tu belik. Untuk belik sendiri. Tak nak belah apa ni. Hak jadi makruhnya mung tu kosak lagi buat 2 je. Tak say dah 3 tu. Tapi lek 2 tu boleh pahala. Dah jangan ya. Faham tu dah. Faham tak tu? Habis itu
kita pergi beluruk urat. Kita pergi beluruk urat. Bomo kata no, hai kena mari 3 kali. Mula-mula kita pergi lagi dah. Mula-mula lagi dah. Bomo kata cukup 3 kali dah molek. Cukup 3 kali. Dia wak sekali dua tu. Kuat sekali dua tu tak sepenuh tak jadi. Tak nak sepenuh lah beluruk tu. Bomo kata dia wak sekali dua tak jadi, kena cukup 3. Kita pun kali mula-mula kita rapak siap dah. Dah. Lepas tu kali yang kedua pergi beluruk pula. Beluruk. Wak misal atas beluruk sini. Kali yang kedua pergi beluruk pula. Lepas pada tu tak segi dah aku. Tak segi dah tu. Apa nak kata? Nisbah kepada bomo makruh lah bomo kata. Tak cukup 3 tu makruh. Sunat 3 lah bomo kata. Makruh lah 2 tu. Jadi kali yang kedua hak beluruk tu makruh kan? Hai dak. Hak kata makruh mungkin pada sekat 2 tu makruh. Diri beluruk yang kedua tu muhailan lengah dah cara omong tu. Bukan kata jadi makruh apa. Drak 2 pemuja dah dia boleh pula 1. Tak gitu. Kalau kira diri dia yang kedua tu dia boleh dah. Cara dia tapi makruh. Kira kok mana? Kira kok gim sudah di atas 2 tu Bomo 3. Kita padai dengan 2 tu. Lagu tu maksudnya. Tak berlawan apa? Lama kata, makruh rok 2. Itu sama hari dulu lagi. Dah rok 2 tu makruh. Rok 2 tak ada makruh. Kali yang kedua pun comel. Kali yang ketiga pun comel. Tapi ni sudah di 2 tu. Hak tu tak molek Bomo kata. Tak tu. Nak apa juga beluruk makruh dia buat misal. Duk gih-gih pun boleh buat misal, tak apa dah. Habis itu. Wahakaza. Cuba perhati. Tengoklah kia-kia dengan hak lain pun. Tu tak ada jalan apa. Lepas tu kali yang ketiga boleh pahala cara bahasa kali yang ketiga tu sadah. Lepas tu boleh pahala meniga tu pula kali lagi. Tu. Tak? Boleh pahala meniga pula kali lagi. Sebab apa? Sebab muja dah mu tak lajak gi sampai kepak. Tak ada kata. Kamu terlajak gi sampai kepak, makruh lah pula. Molek dah menyipai tak 3 lagu di comel. Tu tak tu dah. Nampak tu? Tak ada apa ya. Dan demikian lagi makruh pula bersugi ia orang yang berwuduk dah. Bersugi. Makruh pula bersugi ia orang yang berwuduk. Makruh tu bagi orang yang puasa. Tu dia. Tulis situ. Tulis pada bagi orang yang puasa. Tu. Masalah orang yang puasa ini dimakruhkan bersugi semata-mata selepas daripada gelincir matahari. Selepas daripada gelincir matahari. Sama ada ia berwuduk atau tidak. Tetapi masalah wuduk ini terlebih makruh lagi kalau kita bersugi selepas daripada gelincir matahari. Itu dia.
Selepas daripada gelincir matahari. Lama-lama kita duk baca ibarat kita. Oh, ia makruh bagi orang yang puasa. Makruh bersugi ia orang berwuduk tu. Bersugi bagi orang puasa. Orang puasa hak mi semaya tu ialah makruhnya. Hai, kalau tak mi semaya tak apalah. Tak boleh juga. Bila tak mi semaya tak mek pun. Bila dia puasa makruh semata-mata. Dah lepas pada zuhur dia bergigi. Makruh. Lepas tu lebih lagi dia pergi mi semaya pula. Lepas tu pergi gigi tekan mi semaya pula. Hak tu teruk lagi. Makruh lagi, lebih lagi. Tak? Tu mana lagu tu? Nah, kau ceritakan nah. Habis itu. Maka kata dia, kemudian dah tu tak takluk pada bersugi. Bersugi tu tahan. Takluk pada bersugi ke takluk pada makruh? Makruh tu kemudian. Makruh bersugi tu, makruh tu kemudian daripada gelincir matahari. Lepas daripada gelincir matahari ni, lepas masuk waktu zuhur buat panggil. Masuk waktu zuhur dah. Lepas pada zuhur, lepas pada masuk waktu zuhur dah, tergelincir dah matahari tu. Teka tu makruh dah beru gigi tu. Makruh dah. Habis itu. Makruh. Kita dan nama kata makruh bro juga. Bro semua. Mandi 5 kali, bro 5 kali. Mandi 10 kali, bro 10 kali. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Di tengah kesal ibadat kata kat sikit-sikit. Takut orang tahu kata dia puasa. Mudah puasa bulan Ramadan dah. Takut buat apa? Takut orang tahu kata puasa. Bau gigi malah nak bina mata kata puasa. Ibu takut apa boleh puasa dah. Tapi masalah tak, kalau boleh puasa pun hari puasa sunat apa pun masuk juga ni. Makruh lah juga disebah kepada diri dia tu. Habis itu. Sebab apa kata makruh ilak pada makruh? Makruh yang bersugi tu kerana bahawasanya bersugi dia. Kerana bahawasanya bersugi itu menghilangkan berubah bau mulut. Menghilangkan perubahan bau mulut, berubah bau mulut. Orang kita lama-lama duk senyap-senyap, lama-lama tak ada kecek gapo, mulut duk dia lama-lama tu dia bau. Maka baunya hasil daripada puasa tu ialah itu Allah Taala suka tu. Kita menghilangkan berubah bau mulut. Bau mulut mana? Bekas puasa tu lah. Badan pada bau mulut. Tu. Berubah bau mulut itu bekas kesan daripada puasa kita tu. Bau mulut kesan puasa tu kita dah gila dia. Tu. Hak tu tak comel. Tak comel. Terlebih harum sifat pada bau mulut. Bau mulut tu lah yang terlebih harum pada Allah, terlebih wangi di sisi Allah. Maksud terlebih harum, lama kata Tuhan ada hidung duk siung tak? Bukan, terlebih wangi. Ini terlebih suka, terlebih disukai oleh Allah daripada bau kasturi. Terlebih harum, terlebih wangi, lebih daripada bau kasturi lagi. Allah berkenan bau. Allah suka. Nampak hamba dia dalam keadaan kesal ibadat lagu tu dia suka. Adakah siapa hilang buat kesal ibadatnya? Tu. Sebab asmaya tu juga. Asmaya tu kesal ibadat. Kita dah gila tak. Tu makruh pula. Kesal ibadat munduk kacau. Kacau apa mak? Ada. Habis itu wahakaza qala al-musannif. Habis itu tak ada pola tu makruh. Dan dimakian lagi makruh meninggalkan menyelak-nyelakti. Menyelak-nyelakti, menselang-seli janggut yang tebal. Kita hak sunat ke kalau tak janggut tebal ni kita kami asmaya tu sunat kita menyelakti lagu mana? Ambil tangan kita ni, ambil jari nak nyelak-nyelak cara dia kita royak dah dulu. Tekuk basuh muka. Ambil jari tu
Sisir, tak boleh buat sisir. Sisir janggut. Hak tebal lah, hak tak tebal tak kena ada buat gapo, tak apa dah. Sebab ming tu bukan tebal tu, tahu tu. Nak buat juga pun tak ada masalah, tapi nak buat bukan hak tebal. Dobek tebal nipinya, kalau kita duk kecek dia, kita nampak kulit di bawah. Tu nipi. Kalau tak nampak lah, apa itu aja. Hak tu tebal namanya. Tak itu. Kalau gitu kita kata, kalau janggut yang tebal, makruh kita tinggal menyelati. Berarti sunat kita takhlil lihyah. Takhlil lihyah tu sunat. Kita menyelati dia tu sunat. Kita tinggal, tak sah. Makruh. Hak tebal. Dan jika ada ihram sekalipun. Gitu. Royah pada makruh meninggal. Dan jika ada ia orang yang berwuduk tu ihram sekalipun, dok berkerja ihram haji atau dalam ihram sekalipun, dalam ihram haji atau ihram umrah sekalipun, dok ihram ni je tak leh juga, tak leh cabut bulu jenis bulu ni nak cabut tak leh, kena bayar dah lah. Dok ihram kan kena jaga benar. Janggut bulu-bulu ke apa tak leweh, kena tahallul dulu tak apa. Lepas dah kerja ihram, kalau kita buat umrah, bila kita tawaf siap, bila kita pergi sa'i, lepas sa'i tu kerak rambut untuk tahallul, nak wear tubik dah, momok tubik dah ihram kita. Tak apa, lepas dah tu terkodok situ tak boleh lagi tu. Kalau cabut bulu ke kena duk bayar, ada bayaran. Jaga molek, duk lekat dak jaga. Tu. Lepas tu kalau kacau lagu tu tak aku cabut tu kalau buat kacau lagu tu. Dia kata dan jika ihram sekalipun. Apa sekalipun? Sekalipun tu apa? Dan jika ada ia orang yang berwuduk tu ihram sekalipun, apa sekalipun? Yakni makruh juga meninggalkan menyelati janggut yang tebal itu. Menyelati janggut yang tebal itu. Bahkan sunat bagi yang berihram itu, sunat bagi yang berihram itu menyelati janggutnya yang tebal ketika berwuduk. Tetapi dengan cara yang lemah lembut, supaya tidak gugur bulu janggut itu. Maka ini hukum sunat berlaku di sisi pendapat Ibnu Hajar. Tu sekat tu. Sebab apa dia kata lagu tu? Sebab kata kin tu kena ke syaram lidah. Kata kin tu. Nabi Muhammad sedang. Kata kin, ni musnad kita nak buka ke Ibnu Hajar kata. Kata kil, kata setengah ulama, iaitu Syekh Ramli. Bukan kil dok ke apa tak ni. Dia pendapat guru dia tu, Syekh Ramli. Syekh Ramli pun berat cara dia kata makruh. Nak jaga duk ihram dia buat gapo? Ihram jaga, takut lucu, takut gugurnya, takut cabutnya bulu. Dia kata apa? Tak, jadi makruh pula di sisi Syekh Ramli. Tapi dia ingat lagi. Ibnu Hajar pun dia kata sunat tapi dengan cara lemah-lemut juga. Jangan nak kuat sangat. Buat kokoh dia takut cabut. Jadi kira-kira mari nak jaga juga.
Hak Ibnu Hajar pun nak jaga lek sunat ni. Tak sewi sunat tak sewi sunat tu luput lagi. Dan dekat tu beringat juga lek lupa sebelah luruh rambut atau janggut tadi tu. Syekh Romli pakai kerak terus lalu. Mai pakai tak sunat makruh lalu. Beringat takut luruh. Takut cabut. Tak itu. Sama-sama ulang. Kata Syekh Ramli, kata dia. Makruh bagi orang yang ihram menyelati janggut yang tebal. Imam Ramli. Makruh. Kita ikut kita lah tika tu ya. Kalau kita duduk dalam ihram tu ambil asmaya juga. Tengok keadaan lah kita kata. Asmaya. Mak kalau buat kau yang ada berat sangat ni tengok orang biasa je. Tengok orang dah jadi kuat, bila kuat dia jadi cabut lah. Susah lah juga. Tak itu abang. Demo tak ada tak kena bimbing. Ada misal saja tak baki kau waktu tu. Misal tu. Ada sunat menyelati tak waktu tu. Tak ada sebut lagi tak dah menyelati dah. Tapi kalau tebal dah pun masa hukum tu lah juga. Tak mana? Bang kelabo. Tadi Yanguk misal ya. Kalau Yanguk nak tengok Bok Ming, Ming cerong. Yanguk Yanguk dia ramai. Habis itu kata musannaf rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi. Lagi kata dia, mana lagi? Dan demikian lagi apa makruh minta tolong. Ni kan cek lebih kurang dah. Moga dulu sunat tinggal minta tolong. Berarti makruh minta tolong pada minta tolong yang ni akan orang lain. Yang kita dah. Makruh minta tolong orang lain pada membasuh anggota wuduknya, wuduk bagi seorang tu. Tolong basuh tangan kau bestah. Makruh. Duk gitu apa tanganmu duk ada. Tolong sapu pala kau bestah. Mek semaya. Pasal apa kau orang minta tolong apa tanganmu duk ada. Tapi minta tolong tu dengan tiada uzur. Waktu makruhnya. Minta tu dengan tiada uzur. Fahamnya kalau ada keuzuran tak makruh. Bukan kadang-kadang wajib kena minta tolong. Kita ngaji dah dulu sehingga kena upah pun. Upah dengan harga ujrah misil. Maknanya upah sepatut teh. Wajib kena guna. Tu. Tak itu ke? Ingat tak? Tu ngaji dah lepas baru ni ya. Tu. Maka tak ada uzur pun suruh sapu juga. Ni kadang-kadang adik orang bini isteri, tok laki isteri ke. Aduh. Tapi tak boleh bini isteri nak batas semaya juga. Sapu pala betah. Kena rambut tak pun tak batas. Kasih berdoa kasih tak ada tepat. Sapu pala tak apa dah. Jangan kena kulit lah, kena paramuk ya. Tak batas semaya. Sapuh juga nak tolong wis sapuh. Makruh. Bukan tanda kasih lagu tu, dia tak bina atas hukum syarak, bukan tanda kasih belaka walaupun nampak zahir kasih. Kalau tak bina atas hukum syarak tu bukan. Habis itu kata musannaf rahimahullah, adapun minta tolong pada menyucurkan air, menyucur sabbil ma, menjirus, kalau kita kata. Adapun minta tolong orang lain pada menyucur, menjiruskan air. Orang tolong cuak air, tolong cucuk air, tolong jiru air. Tuai, tu menyucur lah ke tuang, menuang, menjirus, menuang akan air. Tolong tu minta tolong dengan tiada uzur itu, dengan tak lupa dah minta tolong. Hak ni ngaji lepas dah lebih kurang. Masa Allah hak makruhnya kita minta tolong demo basuh anggota wuduk kita.
Pak minta tolong cucu ai, tolong tuai ai, hak tu tak makruh, tapi khilaful aula yang panggil. Minta tolong pada menyucikan ai tu, minta tolong dengan tiada uzur itu, tiada ada keuzuran. Itu khabar dia khilafus sunnah, yani khilaful aula, bukan makruh. Orang panggil makruh halah, makruh kecil. Khilaful aula ni makruh dah kira-kiranya, tapi makruh halah lagi. Sebab apa? Sebab ia tak bersabit dengan dalil yang soreh pada melarang. Kalau makruh ni dia ada dalil yang soreh pada larang benda tu. Dalil yang Nabi larang dengan cara nyata-nyata, kata Nabi suruh larang, maka tanggung larang tu tak makruh hakaza. Tapi hak ni tak ada nyata, cuma tak comel. Nak pergi ke makruh kecil. Kira-kira makruh jugalah. Kira-kira dengan cara sikit mudah-mudah juga makruh dah. Tapi usul ulama istilah bagi hukum mari mengikut kuat dalil-dalil tersebut tu je. Khilafus sunnah, khilaful aula, bukan makruh lagi. Moleknya tak sah lah. Khilaful aula pun tak ada comel dah. Khilaful aula. Hak ni lepas dah saya kita ngaji ni lepas dah ni kalau orang ingat. Dalam bab dulu mata sunat ni dia sebut makruh ni nak berlawan dengan sunat tu. Dimakian lagi mendahulukan kiri daripada kanan, dia kata. Dimakian lagi, jadi makruh juga. Mendahulukan kiri, mendahulukan membasuh anggota yang kiri. Mendahulukan membasuh anggota yang kiri daripada kanan, daripada anggota kanan. Kita basuh lek kiri dulu, kau basuh lek kanan itu makruh. Kerana sunat tayamun, berkanan dulu, menganankan dulu. Kena buat lek kanan dulu. Kita walik kiri itu tayamun, maka kita walik kiri dulu tu je makruh lah. Tu kecek banyak weh, jadi kecek banyak weh, buat ringkas-ringkas tak boleh. Kesimpulannya sini, bermula hasin kalam Syekh Ibnu Hajar, bermula kesimpulan bagi cakapan Syekh Ibnu Hajar. Kalam dia di mana? Yakni dalam Tuhfah, dalam Tuhfatul Muhtad. Maksudnya kita kata kesimpulan, wak simpul ni, wak serup dah, berserup. Kecek pe Ibnu Hajar Al-Tuhfah ni kesimpulannya ialah bahawasanya dalam Irsyad ni tiap-tiap sunat, ni simpul mudah-mudah. Tiap-tiap sunat yang ikhtilaf ulama pada wajibnya, wajib sunat tu belik. Wajib sunat ke mana pula? Sekali lagi, tiap-tiap sunat yang ikhtilaf, yang ada khilaf tu ikhtilaf, yang ada khilaf ulama, ikhtilaf pada wajibnya, wajib sunat tu, wajib tiap-tiap sunat tu. Apa makna pada wajibnya? Yakni buat gitu, pada wajibnya yakni tiap-tiap sunat yang ada setengah ulama hukum kata wajib. Tu yang ada setengah ulama hukum kata wajib. Jadi benda tu kita ada sunat, tapi setengah ulama kata wajib. Ada khilaf, ada khilaf kata wajib, tapi di sisi kita tu sunat lah. Faham tak? Di sini kita sunat, tapi dalam keadaan itu ada lagi ulama hak kata wajib. Tu supaya apa dia? Supaya kata menggosokkan akan anggota salah. Mazhab kita Syafi'i gosok tangan ketika basuh tu, gosok-gosok tu sunat. Asalkan wisapa air rata ke jadi, gosok-gosok tu sunat. Tapi ada mazhab Malik kata wajib. Maka dalam keadaan itu ada ulama kata wajib. Sunat yang ada khilaf kata wajib, itu makruh meninggalkan dia akan sunat tu. Makruh kita tinggal. Makruh kita tinggal. Berarti menggosokkan tangan itu makruh kita tinggal. Makruh. Kesimpulan dah tu. Dimakian lagi tiap-tiap sunat. Berarti kalau benda sunat apa dia yang tidak ada khilaf ulama pada wajibnya, ke mana?
Makruh tak? Makruh tak? Apa tu tak ada ulama khilaf pada wajib? Ada banyak juga. Tak silap ambo ni. Gapo tu? Masalah. Banyak. Cuba kita tengok dulu. Hak dulu tu sunat banyak Sunat dalam mazhab kita Syafi'i itu banyak. Tapi bukan lawan bagi sunat semua tu makruh belaka dah. Benda hak sunat kita buat tu, tapi ada juga setengah-setengah yang kalau kita tak buat pun bukan makruh. Harus ya, tapi dia buat boleh pahala. Ada juga benda yang kalau kita tak buat benda tu makruh. Hak paling mana hak jadi makruhnya? Hak ada khilaf dah tu. Sebab tu kena ngaji suku pula betul makruhat. Ya ada masnun, sunanul wudu ada suku. Lepas tu makruhatul wudu paling suku pula. Padahal kalau kira sungguh tak kena buat mari dah bab makruhnya, pakai bab sunat je. Tak itu. Dalam hukum fiqh sebut bab sunat jadi, dia tinggal benda tu makruh belaka. Hai dak, kena bawa mari pula bab makruhnya. Ya ada, bukan semua benda hak sunat tu bila tinggal jadi makruh. Sunat mana hak diingat tu jadi makruh? Sunat hak paling ada ulama duk khilaf kata wajib. Kalau kita pergi tinggal maka jadi makruh. Kerana masa kita Syafi'i ada satu kaedah apa nama al-khuruj minal khilaf bi mustahab. Dia tak keluar pada khilaf habis sunat. Lepas kita kacau keluar daripada khilaf, kita kacau juga tak kerja benda sunat tu makruh. Gitu. Lagu tu dulu masa hari tu duk faham kata dia lawan dengan sunat makruh lah. Dah. Ada gulawai bagi sunat hak harum. Buat sunat, tak buat tak apa. Ada hak buat sunat, kalau tak buat makruh. Dia lagu tu. Habis dah. Maka kesimpulan dia mudah-mudah. Dimakian lagi tiap-tiap sunat yang muakkad. Sunat muakkad, sunat yang kuat, yang dikuatkan oleh syarak. Yang ni sehampir-hampir nak wajib dah lah tu. Dengan sebab dalil yang sorah, dalil yang menekan tu kadang-kadang Nabi buat acak sambil tak biasa tinggal. Masalah benda tu Nabi tak pernah tinggal, sehingga walau tak dihukumkan wajib pun jadi sunat muakkad. Maka tiap-tiap sunat muakkad makruh meninggalkan sunat yang muakkad tu. Hak muakkad tu, sunat muakkad tu kita tinggal tu makruh. Habis itu pada lu nampak molek dah tu, bermula syurut wudu itu seperti syarat mandi jua, iaitu 11 syarat. Bermula hakikat syarat itu ialah ma yalzamu min adamihi adamun wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamul li zati. Molek weh. Ni kena faham molek takrif dia. Ni satu takrif pula. Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa du'ain la yustajab nas'aluka 'ilman ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي
يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول يرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبه عدد التصصب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القتل أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا نتقيا علماء نوصى بالخير ونفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى بدعنا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصوم المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاه ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاه وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا ومداد كلمات